Sebab nak cakap politik, kita baca soal politik. Kerana keputusan PAS menggunakan lambang Perikatan Nasional pada PRN Melaka 20 November ini tidak akan menjejaskan hubungan parti itu dengan UMNO menerusi Muafakat Nasional. Pula dah. Ini kata naik Presiden Menteri. Ini pun bagi saya is a fail minister lah, Datuk Idris Ahmad. Dia kata penggunaan lambang PN pada PRN Melaka bukan yang membawa maksud PAS melawan UMNO. Macam mana ni? Cakap lebay ni berbolak-balik. Dia kata PAS masih mengutamakan perpaduan ummah menerusi kerjasama dengan UMNO. Malah terus memegang konsep menghadapi musuh yang sama, itu Pakatan Harapan. Jadi saya kata, diorang ni sebenarnya tahu apa dia cakap. Do they really understand what they are talking about? Saudara, dan dapatan saya kabarnya bahawa sebab itu mungkin gambarnya PAS kabarnya sudah mula ada pimpinan dalam PAS, terutama ahli akar umbi sudah mula berbalah dengan Perikatan Nasional, dengan apa ini Parti Pribumi. Kabarnya, sejauh mana benar saya tak tahulah. Iaitu ini sebab saya yakin kerana ia disebabkan oleh ego dan sering merasakan dirinya sebagai abang besar dalam Perikatan Nasional, membuatkan hubungan antara PBM dan PAS sedikit tegang. Kepimpinan tertinggi PAS tersepit antara mengikut kehendak ahli PAS dengan ketaatannya kepada PBM. Ahli-ahli PAS tak mahu, tak bersetuju. Kerana dalam PBM, dalam Perikatan Nasional itu ada figura-figura yang tidak disenangi oleh warga PAS akar umbi. Contohnya lah, macam Azman Ali. Apakah PAS boleh menerima orang macam ini? Orang macam Xavier, apakah boleh terima? Dan kebanyakan mereka yang berada dalam PBM itulah mereka yang melompat, kata-kata yang melompat. Tapi itulah yang dipuja, yang diangkat oleh pimpinan PAS dalam menghadapi PRN di Melaka. Jadi sebab itu katanya sudah nampak tanda-tanda keretakan antara ahli PAS dan ahli PBM di Melaka. Apakah bumi Melaka akan menjadi titik permulaan perpecahan antara PBM dan PAS dalam Perikatan Nasional? Yang pasti, ia juga merupakan titik berakhirnya Muafakat Nasional. Saudara, saya juga menerima kiriman daripada teman-teman. Dapatan saya bahawa sebenarnya kata-kata warga net sekarang ni Parti PAS sedang mengadakan muktamarnya. Jadi warga net mula mengecam PAS kerana mereka bersama bersatu, bukannya UMNO, dalam menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jadi warga akar umbi, warga net mula mengecam. Saudara, ruangan komentar di Facebook ahli jawatankuasa PAS Pusat, iaitu Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, contohnya, dihujani kritikan dan cemohan susulan keputusan parti itu menggunakan lambang Perikatan Nasional. Saudara, dalil dah keluar, itulah kerja korang. Itu catatannya. Dalil dah keluar, itulah kerja korang. Segala kemungkaran jadi halal. Memalukan. Itu kata salah seorang warga net bernama Mas Nur Saad yang dihantar kepada ruangan komentar Facebook ahli jawatankuasa PAS Pusat. Sementara itu Nur Azmi Ismail, dia katanya dilihat keliru mana satu parti politik yang boleh dipercayai. Apabila dia menulis, tak tahulah yang mana kaca, yang mana permata. Kerana semalam Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata mesyuarat jawatankuasa kerja parti itu telah meluluskan penggunaan lambang Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka. Keadaan ini bercanggah dengan perlembagaan PAS. Jadi sebab itu saya terima juga satu kiriman daripada Tan Sri Yusof, orang lama dalam politik di Pulau Pinang. Beliau merupakan sistem politik mantan Ketua Menteri Pulau Pinang pertama, iaitu daripada Parti Perikatan. Tan Sri Yusof Latif, dia menyifatkan bahawa PAS sebagai parti yang baik ada makna selain lebih mengutamakan keuntungan peribadi daripada persawatan abadi. Orang Penang macam kata Piramli lah dalam filem Piramli tu, baik ada makna tu. Jadi Tan Sri Yusof ni orang Penang, sebab tu dia kata baik ada makna. Katanya tidak akan PAS meninggalkan UMNO selepas mendapat kawan baru, iaitu Parti Pribumi Bersatu. Tidak ubah seperti pantun dua kerat yang berbunyi ikan cencaru ikan gelama, dapat kawan baru tinggal kawan lama. Jadi dia kata
apabila PAS berkawan dengan Bersatu dan menyertai Perikatan Nasional, maka mereka meninggalkan UMNO dan melupakan Muafakat Nasional. Jadi dia bertanya, apa inikah sikap PAS? Saya tak mau tokok dan tambah, cuma saya bila menyebut soal ini, saya teringat kenyataan yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Sebab dia kata, sebab beliau pernah bekerjasama dengan PAS dulu dalam semangat 46 dengan PAS, Perpaduan Ummah APU, hingga menumbangkan kerajaan Perikatan Barisan Nasional di Kelantan. Dia kata PAS ni memanglah main kayu tiga. Malahan akhirnya kenyataan terbaru, dia kata PAS ni tak ubah macam saya tak nak sebut lah saudara. Itulah keadaannya sekarang. Jadi PAS ni asyik duk main kayu tiga je. Kemudian sebenarnya banyak orang bertanya saya, apa sebenarnya yang dia mahu oleh Parti Perikatan Nasional ni dalam pilihan raya Melaka ni. Sebenar-benarnya saudara, mereka tahu mereka tidak ada kekuatan, mereka tidak ada akal tunjang, mereka tidak ada akal umbi untuk bertapak di mana-mana pun. Tambah-tambah lagi bila Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, tapi mereka berusaha untuk menyelamatkan. Tapi kalau tak dapat juga untuk diselamatkan, matlamatnya tidak lain adalah untuk mengkantuikan UMNO ni. Itu sebab saya kata untuk UMNO berbaik dengan PBM ni amat sukar. Jadi pimpinan PAS tak payahlah. Memang sukar kerana ternyata matlamatnya bukan untuk menang di Melaka. Tapi mereka mau melihat UMNO itu dilemahkan di Melaka sebagai persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Jadi saya lihatlah sendiri, Bersatu nak bertanding di Masjid Tanah dan Jasin. Ini adalah kursi kuat UMNO pun dia langgar. Sebab itu saya tengok dia pun meletakkan calon dalam Perikatan Nasional di semua kursi. Saudara, malahan dapatan saya hari ini, saya terkejut di saat sibuk nak pilihan raya di Melaka, di Kelang, Berita Harian melaporkan Ketua Bahagian Bersatu, iaitu Datuk Syed Abdul Aziz bersama dengan 23 orang ahli jawatan kuasanya telah mengumumkan keluar dari Parti Perubahan Bersatu. Artinya mereka dah tak yakin lagi dengan kepimpinan Bersatu. Mereka tidak yakin kepada Parti Perubahan Bersatu. Itu di Kelang. Dan yakin saya di Melaka berapa keras sangat. Malahan tunggulah Datuk Ridwan je katanya akan membuat pengumuman satu demi satu. Mereka sudah merongkai ikatan. Jadi tapi Bersatu nak juga bertanding. Cuma kita rasa heran ya, siang tadi, hari ini adalah hari untuk mengumumkan senarai nama calon dan sebagainya. Ini satu tindakan yang baik supaya semua orang dah tahu siapa calon-calonnya. Cuma hari ini saya melihat bahawa dalam Pakatan Harapan juga ada berlaku ketidaksenangan hati ataupun seolah macam perbalahan antara pimpinan utama parti-parti dalam Pakatan Harapan, saudara. Berbeza dengan UMNO, Barisan Nasional. Kita bila tiga-tiga berjumpa, UMNO, PAS, UMNO, MCA dengan MIC bersama dengan PBRS, kita satu. Tapi mereka sekarang ni, macam contohnya hari ni, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman tentang dua bekas ahli Dewan Undangan Negeri yang menarik sokongan terhadap Ketua Menteri tempoh hari, yang menyebabkan jatuhnya kerajaan serta wujudnya pilihan raya negeri. Waktu beliau mengumumkan dua-dua calon tersebut, ya, pemimpin DAP tidak hadir. Kalau saudara lihat dalam culipan, dalam akhbar berbahasa Tionghoa dan juga beberapa Facebook, memang pemimpin DAP tidak senang dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima Idris Harun dan Nur Azman Hassan yang masing-masing mewakili Parti PKR, Parti Keadilan dan Parti Amanah, iaitu yang akan bertanding di Asahan dan di Partai Kundur. Ya, walaupun mendapat tentangan, namun yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia bodoh juga. Itu keadaannya. Sebab itu saya katakan ada keretakan dalam Pakatan Harapan. Fikirlah macam mana kita nak undi mereka, saudara. Dalam sidang media, pengumuman nama calon PS sebut menyusul majlis serupa dilakukan oleh DAP. Dia buat pasingan bagi parti komponen Pakatan Harapan.
dan dihadiri oleh PKR dan Anwar Ibrahim dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Tapi bagaimanapun ada seorang Anwar Ibrahim berkata keputusan untuk masukkan kedua-dua calon tersebut sudah menjadi rahsia terbuka. Jadi beliau juga mendakwa kononnya Lim Guan Eng tidak menghadiri majlis itu kerana DAP sudah pun mengumumkan calon mereka lebih awal. Alasan, tapi sebenarnya walaupun dah umum pun sepatutnya datanglah juga, tidak hadir. Jadi ada keretakan. Apa kata Anwar Ibrahim? Dia kata saudara Guan Eng dan pimpinan DAP menyampaikan salam hormat kerana minta kami untuk mengumumkan awal di Kuala Lumpur beberapa hari lalu nama calon yang dikemukakan oleh DAP mewakili PH. Drama politik sudah bermula di Melaka. PAS sudah bercelaru dengan Pakatan dengan Perikatan Nasional. Adanya pemimpinnya di Kelang sudah keluar bertindak keluar. Datuk Seri Anwar Ibrahim beradu dah mula mendapat sengatan daripada parti DAP.